Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Kadang kita tak perlu nak buat sesuatu benda kita terlampau push harder. Kita buat dulu apa yang kita mampu, tapi yang penting adalah konsisten. Macam mana saya nak kata, apa sahaja yang kita miliki kat sini, ilmu yang kita ada, cara kita bertindak, bagaimana kita kekalkan semangat, ini menentukan sama ada bisnes ni boleh berjaya ke tidak. Okay? Sesuatu yang besar akan jadi bila kita ada tindakan yang besar. Apa maksud tindakan yang besar? Tindakan yang cepat dan pantas, dan dia adalah konsisten, dan dia adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Terlebih dahulu, syukur kepada Allah yang izinkan saya sekali lagi share live dengan korang pagi ni. Cepat masuk. Cepat masuk. Bantu saya share live ni. InsyaAllah kita sama-sama bagi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, pagi ni kita nak cerita tentang apa? Saya nak ada beberapa cerita hari ni. Sama dengan tajuk kita hari ni, just simple tajuk, dulu lain sekarang lain. Pengalaman saya, apakah pengalaman saya sebagai isteri Najib Asaduk? Alhamdulillah kami dah bersama sebagai suami dan isteri selama 13 tahun, insya-Allah bulan 8 ni. Dan saya nak ceritalah serba sedikit dengan korang. Dulu kami macam mana, sekarang apa yang lainnya, kan? Si korang pun nak tahu kan. Sebelum saya cerita lagi, korang bagilah saya semangat sikit. Bagilah saya like, love, bagilah saya support dengan share. Abang kata Tuan Najib, apa dia kata? Live ni free je. Tapi tolonglah bayar sikit dengan share. Boleh tak saya cakap macam tu? Okey, sebelum saya nak cerita, sebab saya ada beberapa point lah. Apa yang dulu lain, apa yang sekarang dah lain, kan? Tapi sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang mendoakan saya, yang beri ucapan pada saya pada hari jadi saya yang dah berlaku semalam. Alhamdulillah saya dah berumur 38 tahun. Saya sangat bersyukur. Saya tak sorok-sorok umur ya. Tak apa je, saya okey je orang tahu umur saya berapa. Sebab masing-masing je lah, setiap tahun akan meningkat umur. Dan apa yang penting bukanlah umur tu. Apa yang penting, semakin Allah bagi kita umur yang bertambah dari hari ke hari tu, dari saat ke saat tu, semakin kita sentiasa ingat dan dekat pada Allah yang satu. Itu yang paling penting sekali. So bila kita dekat dengan Allah tu, apa yang kesan-kesan dalam hidup kita, akhlak kita, kata-kata kita, hati kita, fikiran kita, itu yang paling penting. Okey. Saya betul-betul semalam betul-betul terkejut. Saya nak cerita, boleh saya cerita sikit tak sebelum kita pergi kepada cerita dulu lain sekarang lain ni. Saya punya birthday semalam. So saya mula-mula kan korang, saya sedih lah. Mula-mula saya mengakulah saya sedih. Lepas live pagi semalam kan saya live dengan Tuan Najib sekejap kan. Tuan Najib request nak live pagi pukul 7.30 kami start, sebab Tuan Najib sekarang memang sedang sangat sibuk running UPC. UPC itu ialah Ultimate Personal Coaching. So kami punya rakan-rakan Ultimate, student, peserta-peserta Ultimate. Kalau siapa yang tak tahu Ultimate ialah kami adakan satu grup khas untuk usahawan-usahawan yang tak silap saya pendapatan mereka adalah 100,000 ke. Maaf kalau saya silap. Tapi dalam grup Ultimate ni ada berpuluh orang, dan Tuan Najib kena spend masa. Selalunya kami buat daripada pukul, Tuan Najib buat daripada pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang. Non-stop UPC tu. Every day sampai habis berapa puluh orang tu. Lebih 50 orang. So saya selalunya berlangsung dalam masa 10 hari UPC tu. So saya sedih sebab cerita dalam hati saya kan,
hari ni birthday aku, tapi suami aku tak mau pun, walaupun satu hari cuti, satu hari postpone ke UPC ni, still lagi saya tengok je dia saya keluar masuk bilik kan, saya tengok je dia buat UPC kan. Saya cakap, ini birthday aku, dah lah birthday kita ni dah lah sekali setahun kan. Naklah dia, saya fikir apa walaupun duduk rumah, naklah macam kita tengok TV sama-sama ke, kita kan jarang tengok TV kan, tengok TV sama-sama ke, kita borak-borak ke sambil minum kopi ke teh kan, ataupun kita baca buku sama-sama. Yelah, nak aktiviti bersama tau. Saya orangnya suka nak sama-sama dengan suami, tapi nampaknya semalam tak jadi kenyataan. Nampaknya macam okeylah, mungkin hanya harapan saya saja. Dan saya marah-marah tau semalam. Saya perasan, saya mula perasan saya marah-marah anak saya tau. Saya dah lama tak marah-marah tau. Saya kata, kenapa aku hari ni? Sebab bila saya terpukul Amma guna hanger, Amma nak tolong saya, dia ada buat sesuatu lah macam nak rosakkan TV. Selalu saya sabar je sebab saya tahu kerana anak-anak saya. Even Muhriz dah rosakkan 4 televisyen pun saya tak marah sangat kan. Saya faham tu budak-budak. Dan dalam 5 adik-beradik pun memang Muhriz ni memang mencabar sikit lah. Saya anggap ujian Allah pada saya kan. So saya cool je. Semalam saya boleh pukul, saya libas hanger kena tangan Amma sikit. Lepas tu kan Amma, Umi ni kenapa? Dia macam, Amma ni memang kelakar sikit lah. Dia tak adalah marah kita, cuma dia lompat, dia terus cabut lari daripada saya nak libas kali kedua. Tahu tak bila kita, sebab itu jangan ambil pelajaran lah. Jangan pegang apa-apa waktu kita marah tau. Kita tak sedar apa kita buat. Sampai saya macam, bila nak saya kata, Umi ni, alamak Umi pukul. Terus dia orang lari kan. Lepas tu saya macam duduk sekejap, saya ambil nafas, saya baca buku. Saya kalau nak tenangkan hati, saya cepat-cepat ambil buku. Apa-apa buku lah. Saya duduk, saya buka je apa-apa muka surat, saya baca. Semalam saya ambil buku hadis. Tiba-tiba terbuka pula kisah orang kaya, kisah orang miskin. Kan saya baca je. Tak apalah. Okey, masa tu anak saya dah tengok-tengok saya tu, sama ada saya nak pukul ke tak. Lepas tu saya terfikir, Izzah, tak boleh macam ni. Kenapa tiba-tiba marah? Kan, saya macam, rupanya mungkin aku kecewa. Suami aku tak spend masa. Korang boleh tak? Nak tak dengar cerita saya sikit? Kan? Mestilah bagilah chance kat saya. Birthday girl semalam kan. Teruskan share. Belanjalah love kan. Kalau korang, saya tak minta hadiah apa semalam. Saya minta korang aminkan harapan saya di Instagram dan Facebook. Dan hari ini bagilah hadiah love banyak sikit. Okay. Saya teruskan cerita. Dan saya duduk-duduk, saya terfikir, Izzah, daripada kau terus nak marah dan tak ada kesan pun sebab Najib still UPC dan memang habis sampai petang. Nanti anak-anak jadi mangsa. So saya dah minta izin dia nak keluar. Saya fikir apa tahu? Lebih baik aku happykan diri aku. So cara saya happykan diri saya unik sikit lah. Kalau korang boleh share. Saya tanya bibik saya nak apa. Saya kata, bibik ada apa nak beli tak kalau saya nak hadiah. Lepas tu dia kata handphone saya dah rosak puan. Cakap okey, kita beli handphone. Kita beli handphone, tapi saya mengajar, saya mendidik sekali bibik saya. Macam mana saya didik dia? Bibik saya ada 2 orang. Bibik cakap nak handphone berapa ringgit, berapa ratus ke ribu, separuh bibik, separuh saya. Saya niat macam tu. Saya nak hadiahkan boleh, tapi saya nak bibik saya belajar erti mengeluarkan duit sendiri. Sebab biasalah bibik-bibik kita ni dia tak tahu nilai-nilai barang-barang kat rumah kita ni. Dia sapu, dia bersihkan, dia buang tu ikut suka dia je. Kalau saya terpaksa bagi tahu, Bik, hati-hati tu mahal. Saya terpaksa guna perkataan mahal. Sebenarnya saya tak suka guna perkataan tu, tapi nak bagi tahu kat bibik-bibik hargai barang tu. Macam tu. So cara saya didik mereka, bibik separuh, saya separuh. So bibik saya kata nak beli handphone yang 1000. Okey? So bibik 500, saya 500. Saya fikir macam, okey tak apa. Saya ni suka shopping. Tak shopping untuk diri saya, shopping untuk bibik pun okey. So saya pergilah keluar dengan saya punya biras. Alhamdulillah. Bila kita buat benda yang kita suka, kita rasa happy. So saya dah shopping tu kan, saya dah dapat hadiah untuk bibik handphone. Saya macam, okeylah, dah tak marah. Jom Mimi kita balik. Bila balik, dia orang buat surprise rupanya. Tim Momentum ada dalam 2-3 orang datang macam tu. Hantar kek dengan bunga. Saya memang dah tak berapa nak surprise. Sebab Momentum memang sentiasa meraihkan birthday.
birthday semua tim tau, birthday Tuan Najib. Dan saya kata okey, birthday saya mesti ada. So saya happy. Tapi saya betul-betul happy. Saya cakap, ada pun kek dengan bunga untuk saya kan. Rupa-rupanya dia orang tak puas hati. Dia orang kata, kami dah sedia tisu untuk puan, ingat puan nak nangis. Saya katalah, nak nangis macam mana? Saya happy kan. Sekali korang, rupa-rupanya itu hanyalah surprise. Dan saya rasa sangat terkejut sampai saya menangis. Terkejut saya tu sampai saya menangis. Saya ni sangat susah nak nangis yang beria tau depan orang ramai. Saya ada satu malu lah. Sampai saya macam, rupa-rupanya suami saya bawa saya keluar pergi rumah mak ayah saya, konon-konon buat video dan sebagainya. Saya memang tak jangka apa-apa. Kalau ada satu sen pun tak jangka apa-apa. Saya sampai rumah, saya macam pelik. Kenapa kereta saya semua dah keluar? Sana jenis lambat sikit. Bi, dia orang buat syuting. Tak apalah, dia nak guna kawasan laman kan buat syuting. Memang biasalah rumah saya dulu waktu sebelum PKP, kita buat syuting, kita bentang kain hitam semua tau. So saya kata, okey tak apalah, nak guna ruang besar. Sekali suami saya parking je depan rumah malam-malam ni. Rupa-rupanya suami saya dah sediakan, dah set up meja untuk kami candlelight dinner dekat kawasan ni. So sweet tak? Sampai saya macam, ya Allah, saya tak pernah terfikir. Dan suami saya ni bukan romantik pun orangnya. Bukan yang romantik, yang pattern-pattern romantik tu tau. Suami saya jenis kepakaran dia memang mencari duit yang banyak pada saya kenal dulu. So memang Alhamdulillah, saya tak sangka semua tu suami saya kata, Bi, tim bantu call sana sini walaupun kita dalam situasi lockdown. Tapi still lagi tim momentum ni, ya Allah, saya tak tahu macam mana dia orang buat. Sampai terset up satu set candlelight dinner dengan lampu meriah gila kat belakang ni. Saya memang, of course lah saya nangis. Of course lah, insyaAllah. Terima kasih banyak suami dan tim momentum. Sebab korang dah letakkan satu benda dalam otak saya, dalam ingatan saya ni. Satu kenangan yang paling indah. InsyaAllah saya akan ingat sampai saya mati. Terima kasih banyak. Dan kad lagi, dia orang buat kad untuk saya. Saya kata, bila masa budak-budak ni buat kad? Sebab jauh-jauh semua kerja di rumah tau sekarang. Saya tak tahu bila masa dia orang pasing-pasing kad tu sampai jadi satu kad ikut by department. Saya cakap macam, saya rasa kenapa saya sedih korang. Bukan sedih, dia macam terharu sebab saya memang sayang dia orang. Macam mana saya sayang diri saya ajar diri saya sayang orang lain, macam mana kita sayang diri kita sendiri. Sebab itu yang agama dan Allah tuntut. Tapi saya tak sangka kasih sayang saya ni dibalas sebegitu rupa oleh tim saya. Suami saya of course lah kan. Tapi tim saya juga. Saya dapat rasa kasih sayang tu daripada setiap diorang ni. Lebih-lebih lagi daripada management, daripada manager, daripada leader, dan even tim baru pun, Masya Allah. Saya doakan hanya Allah yang mampu balas jasa korang semua. Ada tim saya dengar pagi ni. Terima kasih tim. Okey, dah panjangkan cerita. Sorry bagi chat dengan tadi kan. Birthday girl. Okey, saya nak cerita, kita pergi kepada tajuk. Korang nak tak saya cerita apa yang dulu, apa yang lain dulu, apa yang lain sekarang? Pertama, dulu kan, suami saya ni, Tuan Najib, dia selalu tolong jaga anak-anak tau. Dia jaga anak saya, dia tolong buat kerja rumah. Suami saya ni dulu tipikal suami-suami yang bantu isteri. Bantu jaga baby. Even Amma dan Husna lahir je dia ke dunia, suami saya mandikan tau. Suami saya ni jenis ringan tulang sangat. Buat kerja rumah, tolong sapu rumah, tolong sediakan makanan tau. Tapi sekarang, keadaan macam tu ada, tetapi dah jarang. Tapi aku rasa apa yang saya rasa? Sedih ataupun kecewa? Tak, saya tak rasa pun kedua-dua tu. Saya rasa macam saya dah perkara itu, kelainan tu dah mengajar saya tabah. Mengajar saya menjadi isteri yang redha, mengajar saya menjadi hamba Allah yang, ya Allah, Engkau berikan sesuatu, tetapi Engkau juga ambil sesuatu. Kan? Sebab Allah tak bagi kita semua dalam satu masa tau. Benda tu mengajar saya, kita jangan tamak. Kita jangan nak semua benda. Kan? Kita sebagai isteri atau suami nakkan kesenangan. Tapi korang juga nakkan pasangan korang duduk kat rumah, buat kerja rumah. Macam mana nak jadi sotong? Kan, saya fikir macam tu. Saya fikir itulah macam antara pengorbanan saya dan even suami. Saya yakin suami saya pun teringin nak bantu-bantu saya, nak gembirakan. Kadang-kadang dia ingat saya gembira bila dia bantu kerja rumah. Memang saya gembira, tapi sebenarnya
saya memahami tugas suami saya sebagai trainer, sebagai guru, sebagai apa lagi suami saya ni, sebagai marketing online expert kan. Sangat besar tugas dia. Sangat besar kepada ramai gila manusia yang mungkin bukan kat Malaysia je. Dan memang student kami ada dekat Brunei, dekat Indonesia pun ada. Mungkin suatu hari nanti tanggungjawab dia ni Allah besarkan, Allah luaskan sampai ke luar Asia Tenggara. So saya fikir takkan saya nak mengharapkan lagi ataupun teringin nak tengok suami saya jaga anak ke main lap tingkap. Memang taklah, memang macam dah kau kenapa? Itulah. Kalau korang tanya apa yang dulu macam mana pun, sekarang macam mana? Macam itulah. Dulu kita buat kerja sama-sama, saya masak, Tuan Najib potong bawang. Biar abang nak tolong apa? Tuan Najib ni dia orangnya sangat ringan tulang, sangat. Saya sangat puji cara mak beliau membesarkan beliau dan adik-adik. Mereka sangat diorang ni jenis orang yang bergerak tau. Diorang tak banyak cakap. Family suami saya tak banyak cakap. Tapi mereka banyak bertindak. Dengan adik-adik ipar perempuan saya ni, dia pandai baking. Adik-adik perempuan saya semua tiga-tiga. Ada 3 orang adik ipar perempuan. Baking memang tip-top. Saya selut gila. Dan memang sedap. Dan memang diorang selalu masakkan dan hantar ke rumah kakak ipar diorang ni yang memang kok makan ni kan. Adik-adik lelaki saya pula, jenis macam handyman tau. Jadi boleh buat apa saja. Saya cakap macam, saya belajar setiap manusia ada kurang, ada lebih. Dan kita kena raikan dan bersyukur dengan kurang dan lebihnya setiap manusia ni. Lebih-lebih lagi family kita sendiri. Okey, tanpa buang masa, apa tadi saya kata dulu, Tuan Najib rajin buat kerja rumah, rajin jaga anak-anak. Saya ada satu cerita tau. Nanti yang cerita lain tu saya pendekkan. Cerita ni best. Suami saya dulu, dia punya nak appreciate-nya setiap kali saya bersalin. Kami ada 5 orang anak kan, so 5 kali saya bersalin. Setiap kali saya bersalin, suami saya akan surprisekan saya. Dia akan surprisekan saya daripada sekecil-kecil surprise kepada sebesar-besar surprise. Termasuk malam tadi tu paling besar saya rasa. Saya ingat lagi waktu lepas saya bersalinkan Husna. Saya kena stay kat hospital sebab operate. Dan bila saya balik, saya sangat terkejut. Suami saya ni, macam saya call dia, sayang kat mana, abang kat mana kan. Dia macam tak ada duduk hospital tu je. Hospital Segamat, rumah saya labis. Macam suami saya kejap tak ada, kejap balik labis. Bijak abang nak balik labis. Saya kata, ya Allah tabahnya suami saya. Segamat labis. Satu hari tu berapa kali ulang. Kan? Sekejap lagi nak urus kat Amar yang kat rumah tu. Amar dah berapa tahun masa tu? Setahun lebih. Rupa-rupanya saya balik-balik, apa tahu suami saya buat? Suami saya rupanya dia cat bilik tidur tu, tempat saya berpantang tu. Dia cat baru. Lepas tu dia tukar tikar getah. Zaman dulu kan kita main tikar getah. Kan? Bukan mozek macam sekarang. Tikar getah tu lagi macam murah kan? Betul tak? Dia tukar tikar getah corak baru. Saya masuk bilik, dah macam bilik pengantin baru. Saya cakap, ya Allah, suami saya. Sebab tu saya punya appreciate dan terkejut tu. Saya benda yang terkejut ni saya ingat tau. Saya jenis ingat kat situ. Sebab saya tak banyak ingat sebenarnya. Tapi kalau benda yang mengejutkan saya ni, saya akan ingat. Itu antara momen yang saya paling ingat. Ya Allah, ya Tuhanku, suami saya, dia buat tu saya sangat hargai. Saya dapat rasa betapa dia menghargai saya melahirkan anak dia. Okey. Kalau nak buat surprise, buatlah. Nanti kasih saya akan bertambah. Okey, yang kedua. Apa yang dulu lain, sekarang lain. Dulu, saya yang selalu belanja suami saya. Kalau kita nak pergi mana-mana ke, kalau kita nak makan kat luar, even kalau makan harga RM5 RM90, saya yang biasa. Saya jenis biasa. Sebab kita berkahwin dengan seorang lelaki yang tak tentu dia punya pendapatan. Jadi kita tak expect lebih tau. Tak expect lebih untuk dia belanja kita. Dan semasa kami berkawan pun dia tak pernah bagi Izzah RM10 ambil lah. Tak pernah kita tak pernah main duit-duit. Kita ni memang jenis matured couple yang tong-tong. Tahu tong-tong? Pernah dengar tak? Zaman-zaman sekarang ni, budak-budak sekarang, tong-tong tu apa? Kongsi. Kalau makan RM10, saya RM5, awak RM5. Kita macam tu. Bila dah kahwin, saya macam dah biasalah, tak kisah. Saya akan keluar duit. Cuma ada satu tip lah saya bagi kat korang. Dalam kita ni pun, kan sekarang ramai usahawan yang isteri kan, betul tak? Kalau korang nak ambil nasihat saya, silakan.
jaga air muka suami kita. Jaga suami kita ni orang yang sepatutnya maruah dia, ego dia tu kita tinggikan sikit. Kita letak mereka di tempat yang lebih tinggi dari kita. Walaupun dah dalam sudut ekonomi, mungkin sekarang ni ekonomi para isteri lebih tinggi dari ekonomi suami. Duit poket isteri lebih banyak lagi tebal daripada duit poket suami. Tapi ambil tip saya, ambil nasihat saya, jika korang nak berkat rumah tangga kan, nak Allah pandang rumah tangga korang, jaga air muka suami lebih-lebih lagi di depan orang lain. Macam mana saya buat? Saya akan ambil pelan-pelan duit daripada dalam beg duit saya letak bawah meja, ambil duit RM10 ke RM20 ke, sorong pelan-pelan. Ni nampak tak tangan saya? Sorong pelan-pelan atas meja tu. Jangan bagi orang nampak yang kita tengah sorong duit tu ke arah suami. Supaya biar tukang kedai nampak, orang kedai nampak, biar orang-orang yang makan kat situ nampak, yang bayarkan kami makan tu adalah suami saya. Semata-mata. Bukan tontong duit isteri. Tak. Sebab dah kahwin ni lain sikit. Dah kahwin ni kita kena bagi suami kita up sikit. Sebab suami ni nakkan pujian, nakkan rasa dihargai, rasa dihormati oleh isteri dia tahu. Dengan itu adalah bekalan semangat seorang suami untuk lebih berjaya ke depan, untuk lebih rajin cari rezeki, sebab dia nak banggakan anak dan isteri dia. So kalau korang nak ambil nasihat ni, ambil. Saya sangat berkesan sangat berkesan. Dan sekarang, apa jadi sekarang? Apa lainnya sekarang? Sekarang tak payahlah. Saya ingat dulu sebelum tu, bagi honeymoon pun duit simpanan saya cikgu hanya boleh simpan RM50 sebulan. Gaji saya, ialah gaji kita takat tu kan, dengan banyak lagi kita nak guna kan. RM50, RM100 tu dah besar lah tu. Saya dapat simpan sebulan RM100, RM50 tu dah besar. Kalau tak ada simpanan pun, ujung bulan je, tunggu gaji bila masuk. Walaupun hari pertama gaji masuk, dah tinggal RM300-400. Normal. Saya dah kumpul ada RM1,000. Sayang, ni jom kita pergi honeymoon. Kami tak agak-agak. Saya teringat nak pergi Langkawi. Saya tak pernah pergi Langkawi. Tak pernah pergi Langkawi. Sebelum kahwin dengan suami tak pernah tahu pun Langkawi tu kat mana apa semua kan. Tu saya teringat, bang nak pergi Langkawi lah honeymoon, jom. Tak padan, ada RM1,000 nak pergi Langkawi. Fikir tak berapa kos minyak tol? Kami RM1,000 tu kami jimat cermat nak makan. Bayangkan tak adanya nak ambil taksinya, nak pergi jalan-jalan. Jalan kaki nak pergi mana-mana. Kami pergi sewa hotel yang, adalah hotel apa yang murah tu. Macam bawah government juga tau. Kami sewa. Alhamdulillah, dapatlah 200 lebih je ke, 100 lebih. Untuk bilik honeymoon. Selesa sangat, dah happy dah. Dan kita macam, bang duit tinggal sikit. Memang tak beli apa-apa sangat. Belilah sikit-sikit je. Yang duit tinggal sipi-sipi tu. Kita dah kira. Bang, ni duit untuk kita patah balik. Daripada Langkawi nak patah balik ke Labis. Ni duit yang tinggal. Berapa tos-tos je. Dia nak beli apa, coklat dapatlah beli. Coklat puluh-puluh ringgit asal ada lah. Kan? Lagi Langkawi, si orang tanya beli apa. Kan? Carilah coklat yang kecil-kecil tu kita beli. Nanti boleh bagi-bagi kan. Itulah kisah saya dengan suami dulu macam mana, sekarang macam mana. Tapi sekarang tidak. Sekarang, dulu saya selalu belanja kalau jalan-jalan dan makan-makan. Tapi sekarang tak. Saya nak pergi mana, nak pergi hotpot tu suami saya, saya nampak dia macam lebih kepada menghargai pengorbanan saya dulu. Sekarang ni suami saya akan sentiasa tanya saya, B nak makan kat mana, B nak duduk hotel mana. Walaupun dia tahu saya ni jenis macam high standard. Sorry saya memang saya akan, yelah of course lah, bila suami kita tahu set dekat otak suami kita ada duit dan suami kita ni baik. So kita mesti sebagai isteri tu nak yang best-best. So saya akan pilih hotel yang terbaik kat kawasan tu, 4 bintang ke 5 bintang. Yang ada, kalau ada 3 bintang, yang paling tinggi kawasan tu 3 bintang. Ataupun kalau saya nak pergi restoran tu, saya akan cakap dengan suami saya pelan-pelan tapi, bang, ada kedai ada aircon tak? Kan, siapa macam saya? Siapa yang macam korang kalau nak pergi makan kan cari tempat ada aircon. Sebab kita bawa anak kecil. Sebab, dan saya pula ada ni kat tangan saya ni, kalau korang terperasan macam ada tanda kan. Saya ada eczema. Saya memang Allah uji dengan penyakit kulit eczema dari saya pregnant kan ama. Maksudnya dari tahun kedua kahwin sampai sekarang.
Dah berapa belas 12 tahun lah saya menanggung sakit ni. Gatal-gatal yang sangat eczema ni adalah satu penyakit kulit yang sangat gatal. Hanya hilang gatalnya jika saya garu sampai berdarah. Sampai sekarang. That's why bila berdarah, of course dia ada kesan. So, saya sapu ubat. Tapi sometimes kan dia kena gatal-gatal tu kan kita tak kira tempat. Sometimes tak dapat nak cekau ubat, tak dapat nak ambil ubat sapu. Garu lah, apalagi dah gatal sangat kan. So saya tak boleh kena peluh sikit. Kalau peluh lagi teruk. Lagi sampai ke kaki-kaki semua. Tu ujian saya lah. Saya yakin anda semua pun ada ujian masing-masing kan. Jadi sebab tu saya pilih tempat makan ada aircon kan. Itulah sekarang suami saya iakan je. Saya nak pergi mana, saya nak makan kat mana. Itulah kelainan ni sekarang. Yang ketiga, dulu Tuan Najib ni dia berkira-kira tau kalau nak beli apa-apa. dia tak ada pada dia macam nak beli baju beli yang murah-murah je. Sampai saya perasan, saya dah pujuk sayang. Dulu masa mula-mula kita baru nak ada duit. Sayang, baju ni cantik, RM60. RM60 je. Saya pujuk dia nak beli baju untuk RM60 je. Dia tak nak. Dia pilih baju RM29, 90 sen. Macam tu. Saya ni cikgu, jadi saya ni jenis orangnya, jenis beli satu barang tapi yang mahal sikit. Saya tak beli banyak barang. Sebab kalau duit kita banyak tu aja, tapi kita nak yang mahal, dapat satu barang lah. Betul tak? Tapi saya sanggup pilih yang satu barang tu. Apa orang kata? Allah membeli, menang memakai. Saya memang pegang betul konsep tu. Dan suami saya ni, dia sebaliknya. Saya masa tu ajar, tapi dia beli juga baju yang murah tu. Yang murah lah pada saya, RM29, 90 sen tu. Dia beli 2 helai. Dia kata kalau beli yang ni dapat 2 helai, dia kata. Kan? Saya kata ada duit RM60, belilah selai tapi yang kita yang mahal sikit. Sekali saya kata okey tak apa, okay, saya belilah dapat 2 helai. Tahu tak apa? Dia tak pakai pun baju tu. Dia pakai sekali, dah terbiar. So saya ajar dia, saya kata bang, ni sekarang bila dah sekarang ni dah lain dah. Sekarang ni dia dah boleh diharap. Kalau saya kata bang beli bang tolong belikan ini saya dah boleh. Dulu saya tak boleh harapkan suami saya. Saya tahu nanti suami saya akan cari mana yang murah. Saya cakap dengan baju tu lah, abang tengok baju ni abang belikan. Abang baru pakai sekali 2 je. Cuba abang beli yang kualiti sikit, mesti abang nak pakai kerap sebab baju mahal sikit ni kualiti dia up sikit. Macam kain dia sejuk sikit. Kain dia tak rengsakan kita lah. Maaf kalau saya cakap yang sensitif kan. Tapi tak semua, betul. Tak semua barang yang mahal ni kualiti dan tak semua barang yang murah tu tak kualiti. Saya senang macam ni kalau korang nak ambil saya punya tip lah. Kalau ada barang yang murah tapi berkualiti, kenapa ambil barang yang mahal? Faham tak? Melainkan memang barang tu kita tahu dia kualiti tapi dia mahal. Melainkan kita ambil lah yang tu. Sebab kualiti ni ialah hasil kerja. Ingredient dia ataupun dia punya bahan-bahan dia. Kalau buat rumah ni, rumah yang kualiti tu namanya kita set tahan lama. So memang kita kena spend duit lebih lah. Faham Sorry kalau korang ada yang kecil hati dengan kata-kata saya Saya nak share je. Okey. Dan kalau dulu nombor 4 kalau dulu asal kita nak beli rumah, asal kita nak beli kereta, confirm. Dia memang dah confirm je macam seakan-akan dah jamin loan kena reject. Memang saya ni rajin melawat rumah impian. Memang dulu favourite saya dengan suami lah. Sebab apa tahu? Melawat rumah impian free. Tak payah kalau kita pergi mall, mata kita nampak rambang mata, kita teringin nak beli. Tapi duit tak ada. So apa saya dengan suami buat untuk kita isi masa lapang? Kita ni suka jalan. Kami ni suami isteri yang suka berjalan. Tapi duit tak ada. Waktu dulu. So apa kami buat ialah, kita suka lawat rumah-rumah contoh. Kebanyakannya kat KL. KL tu rumah contoh berlambak-lambak. Banyak sangat. Memang favourite saya. Bang, jom kita pergi rumah contoh kawasan ni je. Saya google lah. Bang, ada kat rumah contoh lah kawasan ni, jom. Masa tu kami sedang separa membina bisnes. Bisnes tengah naik, tengah grow sikit-sikit. Jadi, adalah duit poket sikit. Kita nak jalan, nak makan. Masa tu suami saya dah mula murah lah dengan duit. So, mampulah untuk belanja saya berjalan-jalan. Tapi tak berapa nak mampu kalau kita nak shopping. Tak mampu. So, pergi rumah contoh. Dan bila pergi rumah contoh ni, of course lah kita teringin. Bukan shopping je teringin nak beli.
Tengok rumah pun tu dengan nak beli rumah tu. So kita buatlah loan sebab kita pun tak ada rumah kan. Saya pun saya konon-konon guru kan, guru pekerja kerajaan. Jadi saya tahu kita ni bila saya DJ 44. So bila kita nak beli rumah ada yang kita boleh buat loan government. So saya tahu berapa rumah yang boleh. Berapa range harga rumah yang saya mampu buat loan kan. So kita berangan-angan lah, abang kita beli rumah macam ni nak, nanti kita loan saya sikit, loan government saya, abang loan sikit, kita gabung loan kan. So adalah impian tu nak pergi tengok rumah contoh, nak dapatkan gambaran, nak duduk mana kan. Dah berapa kali try buat loan, 3 kali tak silap, kena reject lah, wak. Macam dah tinggi-tinggi ni impian mau dapat duduk Seremban ni, rumah 2 tingkat ni kan. Rumah impian saya kan rumah 2 tingkat, ada tepi, laman tepi kan. Masa kena reject tu, Allah aja yang tahu perasaan kami berdua. Allah aja yang tahu perasaan saya, macam ya Allah, kecewanya, sedihnya. Waktu tu lah sedihnya. Tapi kita tak boleh tunjuk tahu muka sedih tu kat suami. Sebab saya faham, suami saya lagi sedih, lagi kecewa kerana bukan saja tak dapat beli rumah impian, tetapi dia lagi kecewa sebagai seorang suami yang terpaksa mengecewakan isteri. Of course, siapa suami kat sini, dia faham perasaan seorang suami yang kalau boleh nak buat yang terbaik untuk isteri. Kalau boleh nak banggakan isteri dia, kalau boleh nak bagi je apa yang seorang isteri nak. Kan sebab isteri tu dah berkorban melahirkan anak dia dan sebagainya, dan menjaga diri dia, menjaga rumah tangga dia kan. Saya faham anda semua kat sini, para suami ataupun para isteri lah, mesti korang pun perasan. Kalau korang nampak tak air muka suami korang yang kadang-kadang dia rasa dia gagal untuk membahagiakan korang. Nampak tak? Sebab tu kita sebagai isteri kena betul-betul prihatin, kena betul-betul halus tau jiwa, memahami air muka suami. Kita jangan sampai nampakkan muka kita ni, jangan, tolonglah memek muka ni jaga sikit. Tengah sedih ke apa, buat-buatlah ketawa. Jangan nampakkan sangat yang kau tu kecewa kat suami tau. Jangan, nanti makin dark, makin down. Suami tu makin down. Bila dia down, ada kala bahayanya apa? Dia tak nak buat apa-apa dah. Tak payahlah, biarlah isteri aku je yang cari duit. Dia lagi terror, aku duduk rumah je lah. Best ke macam tu? Tak best. So tugas korang, walaupun setinggi mana pun korang di kerjaya mana, di puncak kerjaya, di puncak bisnes, tolong belajar memahami naluri seorang suami dan air muka beliau. Okey, ni yang terakhir. Masa pun dah habis. Okey. Tapi sekarang dulu sorry lupa. Sekarang alhamdulillah kita nak buat loan rumah, alhamdulillah. Kita nak buat loan kereta pun alhamdulillah, dan baru-baru ni pun kita Momentum Internet ada belikan, hadiahkan kereta kepada managers, dan alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah. Loan mudah. Dah tak kena reject lagi oleh bank. Okey, yang kelima dan yang terakhir, dulu Tuan Najib sangat takut nak upah staff, nak upah tim baru. Kami dulu ada tim dalam 2-3 orang je. Bertahun jugalah kami running dengan 2-3 orang, kan tambah lagi seorang jadi 4 orang, tambah lagi seorang 2 orang jadi 6 orang macam tu. Agak lama. Dalam tak silap saya kalau saya silap sorry tim, dalam 5 tahun kita dengan tim hanya 20 orang ke 18 orang. 20 orang tu termasuk saya dengan Tuan Najib. 18 orang tim, 5 tahun kita running. Tu dah kira pencapaian yang membanggakan lah tu. Sebab daripada 2 orang dulu, daripada tahun pertama, tahun kedua 2-3 orang, dah naik 20 orang, 18 orang. Okey kan? Tapi sekarang dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, keberanian Tuan Najib tu sikit-sikit. Sebab tu saya faham siapa yang tak berani ambil tim, saya faham kami lah dulu tu. Suami Najib lah dulu. Tapi sekarang alhamdulillah non-stop kita aktif ambil pekerja baru, staff baru, kita tambah tim. Saya kerap jugalah dalam sebulan 2 kali macam tu pergi second interview, hadiri second interview mereka, sebab saya sendiri yang pilih untuk bawa masuk mereka ke dalam Momentum. Kan saya yang mengambil keputusan untuk pilih siapa tim yang saya nak masuk bekerja dengan suami saya dan bekerja dengan semua tim yang sedia ada. Kan korang pun tahu saya sangat sayangkan ahli keluarga Momentum. Jadi saya nak yang bawa masuk tu, saya nak betul-betul kualiti, yang betul-betul ada sifat nak belajar, merendah diri, dan apatah lagi dia orangnya insya-Allah menjaga hubungan dengan Allah Taala. Okey korang. Saya kira sampai sini saja perkongsian saya. Sorry lah kalau cerita saya ni macam macam biasa-biasa je. Tapi saya yakin ada 1-2 cerita yang korang akan jadikan pelajaran dan aplikasi lah
try buat ambil 1-2 pelajaran untuk korang aplikasi dalam rumah tangga. Saya doakan korang bertabah dan sentiasa sabar, setia dengan pasangan korang. Even saya pun, kita sama-sama setia dan sedia berkorban, sedia berkasih sayang, tak kira susah atau senang. InsyaAllah rahmat Allah itu sangat luas. Cuma masa saja Allah tentukan. Allah yang tentukan masanya bila, bukan kita. Allah yang tentukan kenapa, bukan kita. Kita hanya usaha dengan cara jadi pasangan yang terbaik. Jika anda diberi rezeki sebagai ketua, jadi ketua yang terbaik. InsyaAllah semua tu Allah akan balas dengan kebaikan berupa keberkatan hidup dan kasih sayangnya yang betul-betul kita harapkan. Okey korang, saya doakan korang sentiasa sihat walafiat. Dan siapa yang dah daftar dalam kami punya bimbingan 30 hari dalam naktarikpelangan.com, teruskan belajar sebelum 26 hari bulan ni. Kita ada RPM besar-besaran sebelum korang semua macam belajar lebih banyak lagi kan, 26 dan 27 tu. So saya harap korang keep belajar dalam bimbingan kita 30 hari dalam grup-grup Telegram kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Kadang kita tak perlu nak buat sesuatu benda kita terlampau push harder. Kita buat dulu apa yang kita mampu, tapi yang penting adalah konsisten. Macam mana saya katakan, apa sahaja yang kita miliki kat sini, ilmu yang kita ada, cara kita bertindak, bagaimana kita kekalkan semangat, ini menentukan sama ada bisnes ni boleh berjaya atau tidak. Okay? Sesuatu yang besar akan jadi bila kita ada tindakan yang besar. Apa maksud tindakan yang besar? Tindakan yang cepat dan pantas, dan dia adalah konsisten, dan dia adalah